Halo pelajar-pelajar, jumpa lagi. So untuk bahagian kedua kerja khusus ni juga akan ajar bagaimana kita dapatkan lampiran B dan juga isikan your maklumat in your lampiran E. Okey, inilah merupakan maklumat-maklumat yang cukup sudah belajar. Okey, standby dulu. Okey, sebelum kita nak mulakan dengan lampiran B. Okay, so inilah maklumat pemilik, maklumat ABT, ABB dengan maklumat untuk pembekal belian tunai. Selain pada ini, okay, dalam muka surat yang sama, okay, cukup akan standbykan senarai harga untuk bahan mentah, okay, dari bagi ABB. Okay, so di sini kita akan keluarkan order bahan-bahan bahan-bahan penting untuk roti burger. So that's why di sini kita ada 7 bahan yang penting. Dari mana 7 bahan ini dapati? Sebenarnya boleh go to your lampiran B. In your lampiran B, when you come to your 1 hari bulan in muka surat 7, di sini sudah berita ada inilah bahan-bahan untuk untuk memulakan perniagaan burger. So juga hanya copy and paste order bahan ini ke dalam my senarai. Okay, selain pada 6 ini, satu lagi merupakan bahan penting, ialah turun lagi. Okay, kita ada satu lagi pembekal yang menjualkan telur. Okay, so that's why telur ini adalah in papan. Okay, so that's why kita masukkan your telur juga merupakan your bahan mentah yang penting. Okay, now kita nak setkan. Okay, sebagai contoh roti burger ini, satu pack adalah 40 biji. So, kena setkan berapakah harga sebiji. Okay, kalau rasa saya nak 40 sen, masukkan 40 sen. 40 sen, 50 sen, 60 sen pun boleh. Okay, so di sini cukup masukkan 50 sen. When you sudah fixkan harga satu unit, gunakan 40 darab dengan 50 sen. So, ini maksudnya satu pack 20 ringgit. Next, roti oblong hanya 10 biji satu pack. So, kita boleh masukkan harga 80 sen, 90 sen, or even RM1. Okay, so di sini cukup masukkan RM1. So, 10 darab RM1 adalah RM10. Burger ayam, satu pack 6 keping. So, boleh standby satu keping punya harga adalah, let's say, 60 sen, 70 sen, 80 sen pun boleh. Okay, cukup masukkan 80 sen. Example lah, okay, 80 sen. Okay, 80 sen darab 6 keping ialah RM4.80 untuk satu pack. Lepas tu, burger kambing oblong. Okay, all this harga, you nak double check, you boleh go to Google, okay, go to Shopee ke Lazada, you boleh dapat tak satu pack punya harga berapa. Okay, kambing oblong you boleh masukkan RM1.20, okay, hingga RM1.50 lah. Okay, so di sini cukup masukkan RM1.40. So RM1.40 darab 5 keping saja. So dia adalah RM7. Okay, sos cili adalah satu botol 3 kilo. Okay, mungkin 1 kilo I rasa RM3. You nak masuk 2,5 ke, 3 ke, 4 pun boleh lah. Okay, so 3 kilo adalah RM9 untuk satu botol. Mayonis, harga dia akan lebih tinggi kalau compare dengan sos cili kan. So juga masukkan RM4. Okay, sorry. RM4 lah. Lepas RM4, 3 kilo. So adalah RM12. Okay, satu botol lah. Okay, ini untuk satu paket. Okay, lepas tu telur. Telur dia kata satu papan. Remember, satu papan maksudnya apa? 30 biji. Satu biji punya telur lebih kurang 20 sen hingga 50 sen. So, cukup letak 30 sen. So, adalah RM9 untuk satu papan. Semua ini kena buat setting dulu sebelum kita mulakan dengan lampiran B. Supaya kita sudah tahu berapakah harga yang tetap. Okay, selain pada itu, cukup juga keluarkan senarai harga jualan burger. Harga jualan ini bukannya kita nak letak berapa. Okay, harga jualan ini adalah double check from your lampiran C. In your lampiran C, dia sudah kata ayam biasa RM4, ayam special RM5. So, saya masukkan nilai 4 dengan 5. Okay, kemudian benjai biasa 2, special 3. So, cukup masukkan 2 dengan RM2 dengan RM3.
Okay, lepas tu oblong kambing biasa RM8, special RM10. Okay, so masukkan RM8 dengan RM10. Okay, lepas tu, okay, bahagian ini sudah buat setting, baru kita mulakan dengan lampiran B. Okay, mari kita mula dengan lampiran B. So, for lampiran B, first kita akan mula dengan apa? Mula dengan memulakan perniagaan dengan membawa masukkan modal berapa. Okay, nilai modal ini, make sure go back to your lampiran A. Lampiran A cukup masukkan RM5,800. So, sini pun mesti masuk dengan harga yang sama. Okay, RM5,800. So, RM5,800 ini mesti merupakan jumlah. Okay, and of jumlah ini, first you kena tanya, peti sejuk buku berapa? Okay, cukup anggap peti sejuk buku ialah 800. 5,800 tolak 800, baki adalah 5,000. So, 5,000 ini 60% cukup masuk dalam bank. So, wang dalam bank adalah 3,000. Okay, baki 40% cukup akan masukkan dalam tunai untuk kegunaan harian. Sebab sekarang kita baru mulakan perniagaan kan. Kita perlu belikan barang-barang, okay. Kita perlu belikan aset-aset. So mungkin perlukan tunai di tangan 2,000. Okay, lepas tu ini jumlah mesti sama. Satu hari bulan lagi membeli peralatan kedai. Okay, so bila membeli, nampak membeli kan? Dokumen yang kita dapat is all asal. You nampak apakah dokumen diberi adalah asal kepada mestilah maklumat perniagaan anda. So maklumat perniagaan ini juga akan copy and paste from here. Nampak tak? Okay, inilah my nama syarikat. Tadi sudah settingkan. Now just copy and paste. Dan dia bukan merupakan your ABB atau pembekal belian tunai. So yang ini kita kena ciptakan satu lagi perniagaan yang baru. Okay, letakkan kedai peralatan. Okay, let's say cukup masukkan kedai peralatan lim. Alamat you masuklah sendiri. Okay, apakah alamat yang berhampiran? Okay, nombor invoice juga akan masukkan INB, let's say 67, okay, 00 sebagai contoh. Okay, lepas tu kita beli meja, dapur, tong gas and kerusi. So, berapakah harganya? All this meja, dapur, tong gas and kerusi. Okay, biasanya for meja, you boleh letak lebih kurang 60 hingga 100. Okay, 60 hingga 100. So, juga masukkan 80. Dapur harga lebih tinggi lah, lebih kurang 200 hingga 500. So, cukup masukkan 300. Okay, tong gas you boleh letak lebih kurang 80 hingga 120. So, cukup masukkan 100. Kerusi you boleh masukkan 30 hingga 50. So, cukup masukkan 30. Okay, so di sini 160. Di sini 600. Here ialah 200. Here ialah 240. Tapi tong gas ini kan, you mesti ingatlah, bila nak masukkan dalam jawapan, tong gas ini akan dibahagikan kepada dua. Satu merupakan tong dia. Tong dia harga contohnya, dia satu ialah 100. We anggap deposit untuk tong ialah 60. So 60 darab 2 ialah 120. Bila masuk jawapan, 120 is your lengkapan. Okay, dan bakinya 40 darab dengan 2 itu 80 is your belanja gas. Okay, so that's why you kena bahagikan menjadi 2. Okay, jumlahkan, jumlah letakkan sum. Okay, dragkan yang semua ini. So jumlah ialah 1,200. So in your ringgit Malaysia letakkan 1,000 dan 200 sahaja. Okay, semua dokumen kalau asal, make sure kepada ialah pemilik sendiri. Okay, after that you akan nampak kita perlu adakan signature. Penerima mestilah saya, so masukkan Karen. Okay, pengurus kedai peralatan lim, dianggap pengurus dia adalah lim, so itu tanda tangan lim. Okay, ini untuk beli peralatan. Okay, so peralatan di sini we all guna lengkapan. Okay, untuk bagian ini all guna lengkapan. Okay, next we datang di muka surat 7. Okay, muka surat 7.
Membayar deposit. Okay, membayar deposit sewa kios dan sewa kios. Okay, yang ini kena double check. Okay, berapakah your sewa? Okay, biasanya sewa you boleh letak 400 hingga 800. Okay, contohnya, cuba anggap my sewa adalah 500. So, saya masukkan 500 di sini. Okay, nilai juga masuk adalah 500. 500 adalah untuk sebulan. Okay, now depan baru kita bayar deposit. Apa itu deposit? Di sini pelajar kena ingat, deposit, okay, deposit untuk sewa sebenarnya dia sudah, okay, ada satu kadar yang tetap. All deposit mesti bayar 2 bulan. Okay, 2 bulan and sewa sebulan ialah 500. So jumlah mesti bayar deposit berapa? 1,000. Okay. Dan dibayar secara tunai. Walaupun kata secara tunai, tunai ada 2 kemungkinan. Satu bayar tunai, satu bayar cek. So, bila you jumlahkan 1,000 dengan 500, dia merupakan satu nilai yang lebih tinggi. Sudah 1,500 kan? So, bila masuk dalam buku tunai, you jangan masuk dalam tunai lah. You masuk dalam bank. Okay? Gunakan bank. Okay. Lepas tu kita akan adakan membeli barang niaga. Okay, barang niaga ini cukup hold dulu. Okay, sekejap lagi orang cukup masuk. So now we go to muka surat 8. Okay, muka surat 8 memberitahu anda membayar lesen perniagaan. Okay, membayar lesen perniagaan untuk tempoh 6 bulan sebanyak 240. Ini tak ada. Okay, ini seperti yang sudah diberitahu dalam soalan. So ini tak payah buat ini. Pelarasan, kemudian memberi barang sekejap. Okay, itu saja. Okay, so now, okay, sampai sini, then I will go back to your belian kredit dulu. Okay, belian kredit juga sudah keluarkan. Keluarkan all your belian kredit in the new muka surat dan juga standbykan your lampiran E, yaitu card inventory. Card inventory ini sudah diberikan dalam lampiran E untuk roti burger, roti oblong, okay, burger ayam, burger kambing oblong. Keempat-empat ini sebenarnya mempunyai urus niaga yang sama. So di sini juga hanya tunjukkan satu contoh saja. Okay, dan bukan itu saja, kita masih ada card inventory for your sauce chili dan juga mayonis. Sos chili dengan mayonis mempunyai urus niaga yang sama. Dan akhir sekali kita masih ada 3 lagi untuk your telur. Okay, 1 untuk telur and 2 lagi ialah for your kotak burger and kotak oblong. Okay, we mula dengan belian kredit. Okay, belian kredit mula pada 1 hari bulan membeli barang niaga. Okay, nampak tak? This is your invoice asal. So, kepada mesti nama sendiri. Okay, so nama sendiri juga akan copy and paste. This is my pemilik. Okay, copy and paste nama yang juga sudah masukkan ABC Burger. Invoice kita beli roti semua ini adalah pembekal apa? Pembekal burger kan? Siapa itu pembekal burger is this one. So you just masukkan nama yang sama, go to pembekal burger Ramli. So tak payah key in setiap kali. Just copy and paste. Kalau you ada extra punya satu maklumat untuk all your ABT dengan ABB lah. Nombor invoice, okay, masukkan INV, okay, INV, let's say 50, okay, 40, okay, contohlah, okay, any number yang nak letak pun boleh. Lepas tu harga seunit ini, you mesti ambil from the pun sama, from the extra maklumat kita sudah setkan. 1 bungkus berapa, okay, 1 paket. 20, 10 dengan RM4.80. So masukkan 20, 10 dengan RM4.80. Kemudian burger kambing 7, 9 dengan 12. So masukkan 7, 9 dengan 12. Lepas tu darab. Okey, 20 darab 15 kita dapat 300. 20 darab 10 dapat 200. 50 darab RM4.80, 240. 40 darab 7 ialah 280. 15 botol darab RM9 sebotol ialah 135. Okey, 12 darab dengan 12, 144. Okey, kemudian jumlahkan
Okay, sumkan semua and masukkan ke dalam. Of course, samalah. Okay, A1299. 12 paket dalam 12. Yes. Okay, 1299 ya. Okay, inilah dia. Okay, so kemudian ringgit Malaysia tulis apa? 1,000, 2, okay, 200 dan 999 saja. Okay, ini contoh yang Cik bagilah. Okay, your jawapan bukannya 100% sama dengan Cik. Okay, 99 saja. Okay, lepas tu you boleh go through carikan all your invoice yang nampak roti burger ini. You akan gunakan harga yang sama. So invoice number 5040 ah. So nampak tak? Okay, inilah di muka surat 7 1 hari bulan. Kemudian cari-cari sampai di muka surat 12. Okay, pun beli barang roti semua ini. So all the info yang dimasukkan sama. Harga adalah sama. Harga just copy and paste from here and masukkan ke dalam. Okay, nama syarikat okay kepada all sama. So invoice masih gunakan pembekal burger Ramli. Okay, tapi kepada masihlah pemilik sendirilah. Okay, we ada pemilik, masukkan ke dalam. Lepas tu tanda tangan cukup lupa. Okay, samalah. Okay, tanda tangan penerima mesti saya. Sorry ya, sekejap pak. Penerima saya. Pengurus ini siapa? Burger Ramli. So, you boleh masukkan nama Ramli. Okay, you dah tanda tangan dengan nama yang berbeza pun boleh. Okay, so untuk okay, muka surat 12, 8 hari bulan, oh sama. So, pelajar kira sendiri and masukkan nilai. Tapi come to nombor invoice. Tadi punya invoice ialah 5040. Your invoice sekarang sudah from 1 hari bulan sampai 8 hari bulan, sudah 1 minggu mah. So kita okay, pembekal ini dia akan jual kepada pelanggan-pelanggan yang berbeza. So nombor invoice kita mungkin sudah menjadi 509 okay 5. Any number yang melebihi 5040. Okay, after that sudah 5095. Okay, now we go to the next one. Carikan all your roti burger. All penerimaan nama sendiri. Pengurus nama pembekal. Okay, kemudian go to muka surat 18. Okay, 15 hari bulan. Same thing, all this roti. So just copy and paste harga yang sama. Okay, iaitu 20, 10 semua ini masukkan ke dalam. Lepas tu all info sama. Okay, tapi nombor invoice kena menjadi dari 5095. Now sudah menjadi 51. Okay, 5122. Okay, 5122. Okay, all info sama. After that, you cari-cari lagi, come to muka surat 24. Okay, 23 hari bulan. Samalah. Okay, all info sama, harga all sama. Okay, penjual dengan pembeli masih sama. Tapi nombor invoice tak sama. Tadi ialah 5122. Now you have to tukar menjadi 51, mungkin 48, any number yang melebihi pun boleh. Okay, when everything sudah complete. Okay, everything sudah complete. Okay, untuk roti burger, oblong, roti oblong, burger ayam dengan burger kambing oblong, dan kita akan isikan your cart inventory. So, cart inventory untuk 4 item ini, cukup hanya masukkan salah satu. Cukup masukkan roti burger. So, roti burger adalah 15 pack. Dokumen mesti invoice asal. Okay, and apa yang cukup highlight di sini, inilah all tarikh beli. So, just copy and paste. Ctrl-C and Ctrl-V lah. Okay, copy and paste ke dalam. Okay, berapakah yang dimasukkan? Dia kata 15 paket. Your jawapan bukan 15. Okay, kita nak kirakan se-unit. So, 15 paket ini, make sure kena gunakan apa? 15 darab dengan 1 paket 40. Okay, so gunakan 15 darab dengan 40. So, 15 darab dengan 40, jawapan ialah 600. Kalau tak ada, baki pun 600. Cost a unit, you nak bahagi sekarang pun boleh, or you go back to the setting yang kita sudah buat. Satu ialah 50%. So, di sini masukkan 50%. 50% semua sama, just copy and paste.
Okay, jangan kirakan jumlah dulu lah. Okay, just copy and paste. Okay, this is for 1 hari bulan. Kemudian come to 8 hari bulan. 8 hari bulan berapa pack? 25 pack. So gunakan 25 darab dengan 40. So dia akan masuk 1000. Okay, masuk 1000. Sebenarnya untuk bahagian masuk, all pelajar akan mempunyai nilai sama. Only harga berbeza. Okay, only harga berbeza. Okay, next go to 15. Okay, 15 hari bulan berapa pack? 25 pack. So 25 darab dengan 40. Okay, 25 darab 40 still dapat 1000. Bukan semua darab 40. For roti oblong ialah darab 10. Burger ayam darab 6. Burger kambing oblong darab dengan 5. Okey, jangan salah buat. Okey, lepas tu roti burger pada berapa hari bulan? Okey, 23. Last one ialah 23, 20 paket. 20 darab 40 ialah 800. Okey, so my roti burger sudah complete. Okey, yang lain jangan kira dulu. Just masukkan 4 nilai ini untuk roti oblong, burger ayam dengan burger kambing oblong, cara yang sama. Okay, next. Next kita akan go to your sauce chili dengan mayonnaise. Okay, untuk sauce chili dengan mayonnaise, remember, sauce chili dengan mayonnaise kita tak akan darab dengan unit sebab dia adalah botol dengan paket. So that's why sauce chili dengan mayonnaise jangan darab. Okay, document still we call invoice asal. Okay, masuk berapa? Dia kata 15 botol. Masukkan 15. Mayonnaise sama lah. Okay, cuba kita buat mayonnaise lah. You masukkan 12 paket. So satu punya harga ialah RM9. Okay, RM9. Okay, baki still 15 lah. Okay, lepas tu semasa 1 hari bulan, 8 kita dah beli. Okay, kita akan beli on the 15. So go to 15 and cari 15 hari bulan. Okay, in muka surat 18 kita beli 15 botol. Okay, so masukkan 15 botol. Okay, still sama invoice asal. Okay, ini untuk sauce chili, mayonnaise cara yang sama. Okay, ini untuk pembekal burger and ramly. Okay, lepas sudah set ini, now we go to the next one. Okay, next one kita akan ada pembekal telur. Okay, in muka surat 8. Okay, 2 hari bulan. Ini pun sama, dokumen asal. Nampak asal, nama saya di bawah. Okay, nama saya nama pemilik, copy and paste. Control C, Control V. Okay, invoice ialah telur. Pembekal telur, kita pun sudah setkan dia punya info. Pembekal telur yati, just copy and paste. So untuk all telur, okay, penjual dengan pembeli nama yang sama. Okay, harga sepapan. Dia based on satu papan, bukan satu biji. So my setting untuk satu papan ialah RM9. So all masukkan RM9 yang sama, kemudian darab dan dapatkan jumlah. Invoice di sini janganlah ikut invoice yang sama. Sebab dia adalah daripada pembekal yang berbeza. Tadi kita mula dengan 5, now mula dengan 2, 3, okay, 2, 3, 4, 5, 5. Okay, 2, 3, 5, 5 untuk 2 hari bulan. Samalah nama penerima saya sendiri, nama, okay. Ini ialah pengurus, kalau Yati, saya masukkan nama Yati lah. Okay, lepas 8, okay, muka surat 8 sudah complete. Kita akan go to your muka surat 13. 13 pun sama, masukkan info yang sama, tapi nombor invoice. Tadi ialah 2355, now mungkin ialah 23, let's say 98. Okay, masukkan 2398, harga still 9. Okay, tak ada perbezaan, masih 9. Okay, after that, penerima sendiri. Pengurus masukkan nama pembekal. Okay, lepas tu on the muka surat 19, 15 hari bulan pun sama. Okay, RM9 and invoice ialah berapa? Tadi ialah 2398, now sudah 24. Okay, 24, 23. Okay, masukkan 24, 23. Okay, nilai, okay, nombor invoice mesti semakin tinggi. Okay, all the info sama. Termasuk ringgit Malaysia kena masuk lah.
Lepas tu come to muka surat 25 hari bulan 27. Okey, 25 muka surat 27 hari bulan. Okey, 15 papan pun RM9. Invoice number tadi ialah 2423. Now just tukar menjadi 24 sudah bertambah 67. Any number. Okay, after that complete. Okay, after that sudah complete. Sudah complete untuk telur punya. Now you masukkan cut inventory for telur. Okay, same thing. 2 hari bulan 9, 15 dengan 27 ini tarik beli. Yang semua yang lain semua ialah tarik keluar. Okay, 2 hari bulan 15 papan. 15 papan ini pun bukan okay, nilai yang go to cut inventory. Cut inventory kena masukkan biji. Okay, biji. So 15 papan, 1 papan 30 biji. So 15 darab 30, so kita dapat 450. Okay, keluar tak ada, baki 450. 1 biji berapa? 1 biji lah 30 sen. So masukkan 30 sen. And 30 sen ini semua sama, copy and paste. Okay, now 9 hari bulan berapa yang kita beli? 9 hari bulan beli 12 papan. 12 darab 30. So 360 masukkan ke dalam. 15 hari bulan, 15 hari bulan, 12 papan juga. Okay, 12 papan darab 30. So 360. Make sure darab 30 lah. And last kali 27 hari bulan 15 papan. So 15 papan darab 30 450. Okay, bahagian masuk pelajar sama. Okay, lepas tu okay, your belian kredit kita ada satu lagi yang merupakan pulangan. We come to muka surat 10. 5 hari bulan you nampak nota kredit. Nota kredit is for your pulangan. Ia juga merupakan nota kredit asal. So masukkan nama pemilik sendiri ialah anda kepada. And dia adalah sos cili. Sos cili daripada siapa? Pembekal roti Ramli. So masukkan nama pembekal roti Ramli. Nombor nota kredit boleh tak NK. Okay, 2002 pun boleh. Okay. And sos cili punya harga ialah RM9. Masukkan RM9 lah. So RM45 yang sudah dipulangkan. So cari 5 hari bulan. 5 hari bulan kita sudah terima nota kredit asal. Okay, nota kredit asal pulangkan 5 botol. So kita akan keluar. Okay, so sampai sini all your belian kredit sudah complete. So belian kredit sudah complete. So cut inventory ini masih akan sambung in your belian tunai. Okay, belian kredit sudah complete. Now we go for belian tunai. Okay, belian tunai di sini. Okay, so belian tunai kita akan ada pada 9 hari bulan. Okay, 9 hari bulan. So berapakah harga yang digunakan? Okay, harga yang digunakan. Okay, belian tunai ini adalah kedai runcit. Okay, kedai runcit. Make sure carikan nama yang kita sudah set di sini. Kedai runcit KK yang cukup masukkan. So masukkan nama kedai runcit KK ke dalam. Okay, tarikh and masa semua di bawah. And harga dia berapa yang kena tanya. Okay, kotak burger satu boleh letak 10 sen, 20 sen atau 30 sen. Okay, contohnya cukup masukkan 20 sen. Okay, so jawapan ialah 30 pack. Okay, 20 sen untuk satukan. Jumlah ialah 100. So 20 sen darab dengan 100. So satu pack adalah RM20. Okay, boleh guna 10 sen, 20 sen atau 30 sen. Okay, so 30 darab 20, 600 lah. Okay, next for kotak oblong dia akan harga lebih tinggi. Okay, dia adalah 20 sen, 30 sen, 40 sen, atau 50 sen. Contohnya juga masukkan 40 sen, darab dengan 100 iaitu RM40. Okay, 40 darab 10 ialah 400. Okay, bag plastik biasanya you boleh letak harga RM3, RM5, RM7 based on size dia besar ke kecil lah. Okay, contohnya juga masukkan RM5. Okay, so 30 pack darab RM5 ialah 150.
Okey, kemudian jumlahkan. Okey, so selain pada muka surat 9, okey, 2 hari bulan, kita juga belikan kotak burger and kotak oblong di 19, okey, muka surat 19, tarikh ialah 15. Okey, tiga ini beli sekali lagi. So make sure masukkan harga yang sama and nama kedai runcit yang sama. Okey. Okay, lepas tu kita akan masukkan in your cart inventory juga. Okay, kotak burger. Okay, kotak burger kita akan gunakan bill tunai. Ini semua secara tunai. So kita akan dapat bill tunai asal. Okay, so kita hanya beli 2 tarikh, 2 hari bulan dengan 15. So yang dimasukkan ialah 30 pack. Sama lah, kena guna 30 pack. Satu pack ada 1,000. Okay, so make sure gunakan 30 pack darab dengan 1,000. Yang ini pun sama. Yang masukkan, pelajar akan mempunyai nilai yang sama. So dia adalah 3,000. And harga dia, you beli dengan 20 bahagi dengan 100. So ialah 20 sen for satu unit. Okay, 20 sen sama. Baki masih 3,000 lah. Okey, lepas tu 15 hari bulan. Berapa yang kita beli? 15 pack. 15 pack, satu pack adalah 100. So masukkan 1,500. So ini hanya khas untuk kotak burger dengan kotak oblong. Okey, pack plastik tak payah cut inventory. Okey, so ini cikgu sudah buatkan kotak burger. So pelajar boleh sambung dengan kotak oblong dengan cara yang sama. Okey, lepas tu kita ada belian tunai from pasar raya. Okey, pasar raya ini ialah kita beli apa? Kita beli bawang, tomato, timun dengan kubis. Okey, so nama pasar raya tadi sudah set. So masukkan nama pasar raya NSK. Okey, masukkan ke dalam. Lepas tu harga dia. Harga ini adalah untuk sekilo. So for bawang, biasanya kita letak RM3, RM4 atau RM5. So contohnya juga masukkan RM4. Okay, so 15 darab 4 ialah 60. Kemudian tomato. Tomato punya harga akan lebih tinggi. So sini 4 saya masukkan RM5. So 13 darab 5. So ialah 65. Okay, so kalau you sini 3, you boleh letak 4 lah. Okey, timun punya harga lebih kurang 6 atau 7. So, you boleh tahu 6 atau 7 ialah 60. Kubis punya harga pun lebih kurang 6 atau 7. So, cukup masukkan 7 dapat 70. So, jumlah 255. Kemudian harga yang sama, okay, ini untuk muka surat berapa? 9 kan? 2 hari bulan, ini all from pasar raya. Okay, look for all pasar raya. Go to page 11. Okay, belian tunai lagi from pasar raya, tapi kali ini kita tak beli bawang. No bawang. So you just copy and paste tomato, timun dengan kubis. Harga yang sama RM5, RM6 dengan 7. Okay, di muka surat 11, muka surat 8. Lepas tu come to muka surat 21. Okay, 18 hari bulan. We still beli tomato, timun and kubis sekali lagi. Okay, so pasar raya yang sama. Next come to 25 hari bulan. Beli lagi bawang, tomato, timun and kubis. So bawang punya harga kali juga letak 4. So masuk balik nilai yang sama. Okay, all this adalah untuk belian tunai. And akhir sekali, awal belian tunai pada 14 hari bulan adalah beli apa? Belikan gas memasak. Kita nak isian semula sebab sudah habis, Mak. So harga untuk ini kena ingat ambil balik your lampiran B. Tadi kita beli peralatan kan? Okay, bila beli peralatan kita sudah fix. Okay, tong gas ialah 60. Gas yang sebenar di sini hanya 40. So maksudnya satu unit ialah 40 saja. Jangan guna 100. 100 ialah termasuk tong. Okay, termasuk tong eh. So that's why 40 darab 2 ialah 80. Okay, so ini kita bayar 80. Masukkan nilai 80 ke dalam. Okay, ini all urus niaga yang secara
tunai. Okay, after urus niaga sel tunai, kita akan masuk lagi dalam satu bila kita nak mengeluarkan inventory. You akan nampak Odis keluarkan inventory untuk kegunaan perniagaan. So far juga akan masukkan soft chili dengan mayones. Telur kita akan buat dalam video yang seterusnya bila kita nak buat jualan. Okay, masa jualan baru kita standby for your telur. Okay, so di sini cut inventory ini adalah khas for sauce chili dengan mayonis akan dikeluarkan sekali lagi. Inilah butir-butir yang tadi kita sudah masukkan. Okay, lepas tu you lihatlah kita ada beberapa 8 hari bulan. Okay, sorry, muka surat 8, 2 hari bulan you nampak keluarkan inventory. Muka surat 11, 8 hari bulan. Okay, keluarkan inventory lagi. Lepas tu muka surat 16, okay. 14 hari bulan keluar lagi, kemudian muka surat 22, okey, tarikh 20 hari bulan keluarkan lagi, tapi 20 hari bulan ini sudah diberikan. So make sure 20 hari bulan ini mesti isi terlebih dahulu sebagai kita keluarkan 6 botol. Okey, 6 botol ini sama. Okey, 6 botol for your inventory for sauce chili, mayonis pun keluarkan 6. Okey, telur adalah 11 papan. 11 papan kena menjadi apa? 330. Darab 30. Darab 30. Okey, kemudian 26 keluar lagi. Okey, so sebelum kita nak masukkan nilai di sini, you kena buat pengiran sama ada kita mempunyai sauce chili, okey, mayonis dengan telur yang mencukupi. Now kita ada 15, okey, 15 botol. So berapakah botol yang akan dikeluarkan? Okay, ini depend. Biasanya I think sauce chili all this mayonnaise kan kita tak keluarkan banyak. So mungkin keluarkan 4. Okay, when you sudah keluarkan 4, then baki adalah 11. Okay, 11 lepas tu in nota kredit kita sudah pulangkan 5. So 11 tolak 5, baki tinggal 6. Lepas tu 6, berapa yang nak digunakan? Sebab kita tinggal 6 so boleh keluarkan maybe 3. Okey, 3, 6 tolak 3, tinggal 3. Lepas tu 14 hari bulan, you hanya keluarkan 2. Okey, so that kita hanya tinggal 1. Okey, so pada 14 hari bulan, make sure you hanya tinggal 2 atau 3. So that's why on 15 hari bulan, kita beli lagi. So bila beli, dia akan menjadi 16. Lepas dapat 16, 20 hari bulan sudah fix. Keluarkan 6, so tinggal 10. Lepas tu when you come to akhir bulan kita tak keluarkan banyak kan? Okay, sebab tinggal 3 hari saja, so mungkin keluarkan 2. So at last you punya baki hanya tinggal 8. Lepas tu gunakan baki ini darab dengan 9. Okay, baki ini darab dengan 9. Kalau nak gunakan formula, kita akan gunakan sum. 15 darab ialah, okay, start ini, okay, darab dengan 9, you akan dapat 135. Just copy and paste. Okay, then your sauce chili sudah complete. Okay, so all this adalah nilai pelajar sendiri. Okay, janganlah sama 100% sama dengan cikgu. Kecuali 2 ini. Okay, so for mayonnaise pun sama. You kena siapkan your cut inventory dalam belian tunai atau belian kredit dulu. Baru you boleh buat mayonnaise. Sebab tadi cikgu tak ada contoh. So di sini cikgu tak masukkan. Okay, telur kita akan buat in your next video. Okay, so inilah bahagian for your belian tunai, belian kredit dan juga kita mengeluarkan inventory untuk kegunaan perniagaan. So jangan lupa, okay, like and share. Okay, so kalau next kita akan jumpa, okay, in the next video, bagaimana dah buat pengiran for your jualan. Okay, for your jualan. Okay, so see you on your next video. Bye bye.